Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Belajar Matematik bersama Cikgu Shima. Pada hari ini, kamu semua akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.1 iaitu tajuk pecahan dan standard pembelajaran 2.1.3 iaitu menolak hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menolak melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur yang penyebutnya tidak sama dengan betul. Murid-murid, sebelum kamu menolak sebarang pecahan, sila pastikan penyebutnya mestilah sama. Jika penyebut bagi kesemua pecahan kamu sama, barulah kamu boleh menolak pecahan tersebut. Sekarang, mari cikgu tunjukkan contoh yang pertama bagaimana untuk menolak pecahan yang penyebutnya tidak sama. Untuk contoh yang pertama, 1/2 tolak 1/3. Cuba kamu perhatikan pada penyebut pecahan ini. Penyebutnya tidak sama. Untuk pecahan yang pertama, ianya mempunyai penyebut 2. Dan untuk pecahan yang kedua, ianya mempunyai penyebut 3. Jadi, untuk soalan ini, kamu tidak boleh menolak terus kerana penyebutnya tidak sama. Oleh itu, untuk menyelesaikan soalan ini, pertama sekali, kamu perlu membina sifir berdasarkan penyebut dan cari gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK. GSTK digunakan untuk mencari penyebut yang baru. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama bina sifir berdasarkan penyebut. Jadi, untuk soalan ini, kita ada penyebut 2 dan 3. Jadi kita akan bina sifir 2 untuk pecahan 1/2 dan sifir 3 untuk pecahan 1/3. Baiklah, selesai membina sifir, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah bulatkan nombor yang sama. Cuba perhatikan pada sifir kamu. Sifir 2 dan sifir 3. Cuba perhatikan apakah nombor yang sama yang terdapat pada kedua-dua sifir? Betul, nombor 6. Jadi kita bulatkan nombor 6. Dan nombor 6 ini ialah gandaan sepunya terkecil di mana ianya akan menjadi penyebut yang baru bagi soalan ini. Sebelum itu, kita tuliskan 3 di tepi 6 menandakan 3 darab 2 sama dengan 6 dan untuk sifir 3, 2 darab 3 sama dengan 6. Sekarang, kita telah selesai untuk langkah pertama dan langkah kedua. Kita teruskan dengan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, murid-murid perlu mendarab pengangka dan penyebut. Pengangka dan penyebut perlu didarabkan. Lihat contoh yang cikgu tunjukkan. 1/2. 1 merupakan pengangka, kita darabkan. 2 juga kita darabkan. Tapi, kita nak darabkan dengan nombor apa? 1 darab dengan 3. Okey? Dan tolak 1/3. Untuk 1/3, pengangka dan penyebutnya kita akan darabkan dengan 2. Cara ini adalah sama dengan cara untuk menambah pecahan yang penyebutnya tidak sama seperti yang telah kamu belajar sebelum ini. Baiklah,
Sekarang kita telah selesai untuk langkah pertama membina sifir, langkah kedua bulatkan nombor yang sama dan langkah ketiga darabkan pengangka dan penyebut. Sekarang untuk langkah yang keempat, apa yang perlu kamu lakukan ialah selesaikan. Jadi kita akan selesaikan pecahan ini satu persatu bermula dengan pecahan 1/2. Baiklah, 1/2 darab dengan 3. Mari kita selesaikan pengangka dahulu. 1 darab 3 sama dengan 3. Per 2 darab 3 sama dengan 6. Ingat ya, tadi cikgu dah beritahu kepada kamu, nombor 6 yang kita bulatkan itu akan menjadi penyebut yang baru. Kemudian, kita tolakkan dengan 1/3. Mari kita selesaikan 1 darab 2 sama dengan 2. Tolak 3 darab 2 sama dengan 6. Sekarang kamu telah mempunyai satu soalan tolak pecahan yang penyebutnya sama, iaitu 6. Setelah kamu mempunyai penyebut yang sama, maka kamu boleh menolak pecahan ini seperti biasa. Untuk menolak, kita akan menolak pengangka. 3 tolak 2 sama dengan 1. Untuk penyebut, kita hanya perlu salin sahaja. Jadi, selesai. Mudah bukan? Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Sekarang, untuk soalan ini, kita ada 3/4 tolak 1/5. Ingat ya murid-murid, untuk menambah ataupun menolak pecahan, pastikan penyebutnya sama. Untuk soalan ini, cuba perhatikan penyebutnya. Adakah penyebutnya sama? Tidak bukan? Jadi, kalau tidak sama, maka kita tidak boleh menambah terus pecahan ini. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Ingat semula 4 langkah yang cikgu ajar kamu. Yang pertama, bina sifir berdasarkan penyebut untuk mencari GSTK. Untuk soalan ini, kita akan bina sifir 4 dan sifir 5. Betul. Mari kita sama-sama bina sifir 4. Sifir 5. Baiklah, selesai langkah yang pertama. Langkah yang kedua, apa dia murid-murid? Betul, bulatkan nombor yang sama. Mari kita perhatikan sifir 4 dan sifir 5. Cari satu nombor yang sama. Apakah nombor itu? Betul, 20. Jadi, 20 merupakan GSTK dan akan menjadi penyebut yang baru untuk soalan ini. Sebelum itu, untuk sifir 4, 5 darab 4 sama dengan 20 dan untuk sifir 5, 4 darab 5 sama dengan 20. Sekarang, untuk langkah yang ketiga, kita perlu darabkan pengangka dan penyebut. Untuk pecahan pertama, kita akan darabkan pengangkanya iaitu 3 dan penyebutnya 4. Dan untuk pecahan yang kedua, pengangkanya 1, penyebutnya 5. Jadi, untuk 3, kita akan darab dengan darab dengan 5. Begitu juga dengan 4. 4 darab 5. Untuk pecahan yang kedua, 1/5. 1 kita akan darab dengan 4. Pandai. Dan begitu juga dengan 5, kita akan darabkan dengan 4. Kemudian, untuk langkah yang keempat, mari kita sama-sama selesaikan. Kita akan selesaikan pecahan ini satu persatu. Bermula dengan pecahan 3/4 darab dengan 5. Mari kita selesaikan pengangka dahulu. 3 darab 5 sama dengan 15. Per 4 darab 5 sama dengan 20. Tolak 1 darab 4 sama dengan
4 per 5 darab 4 sama dengan 20. Sekarang, cuba perhatikan soalan ini. Sekarang 15 per 20 tolak 4 per 20 mempunyai penyebut yang sama. Jadi, boleh tak kamu menolak pecahan ini? Sudah tentulah boleh. Okey, mari kita selesaikan. Kita tolak dahulu pengangka. 15 tolak 4 sama dengan 11 per, ingat untuk penyebut, kita hanya perlu salin semula. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan 3 per 4 tolak 1 per 5 sama dengan 11 per 20. Sekarang, mari kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, cikgu akan gunakan nombor bercampur tolak nombor bercampur, iaitu 3 1 per 3 tolak 2 1 per 9. Seperti biasa, sebelum kamu menolak sebarang pecahan, pastikan penyebutnya mestilah sama. Untuk contoh soalan yang ketiga ini, adakah penyebutnya sama? Tidak, bukan. Jadi, seperti biasa, sekiranya penyebut pecahan kamu tidak sama, maka kamu perlu ingat 4 langkah yang telah cikgu ajar sebelum ini. Yang pertama, bina sifir berdasarkan penyebut. Jadi, untuk soalan ini, kita akan bina sifir 3 dan sifir 9. Untuk sifir 3, untuk sifir 9. Baiklah, seterusnya, untuk langkah yang kedua, bulatkan nombor yang sama. Cuba perhatikan sifir 3 dan sifir 9. Apakah nombor yang sama? Betul, nombor 9. Jadi, mari kita bulatkan nombor 9. Dan jangan lupa untuk sifir 3, nombor 9 ini ialah 3 darab 3. Dan untuk sifir 9, 9 yang berwarna hijau yang kita bulatkan itu ialah 1 darab 9 sama dengan 9. Baiklah, selesai untuk 2 langkah. Maka kita akan teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu darabkan pengangka dan penyebut. Baiklah, kita darabkan pengangka dan penyebut untuk nombor bercampur yang pertama, iaitu darab 1 per 3. Dan untuk nombor bercampur yang kedua, iaitu 2 1 per 9, kita darabkan 1 dan juga 9. Baiklah, untuk 1 per 3, kita akan darabkan dengan 3. Dan untuk 1 per 9, kita akan darabkan dengan 1. Baiklah, selesai 3 langkah. Sekarang kita teruskan dengan langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, selesaikan. Mari kita selesaikan sama-sama. Kita selesaikan dengan nombor bercampur yang pertama, iaitu 3 1 per 3. 3 1 per 3, kita akan mulakan dengan 3. Darabkan pengangka, iaitu 1 darab 3 sama dengan 3. Dan penyebutnya ialah 9. Tolak nombor bulat, iaitu 2. 1 darab 1 untuk pengangka bersamaan dengan 1. Per penyebutnya ialah 9. Sekarang kita dah dapat satu soalan tolak pecahan yang penyebutnya sama. Maka kita boleh tolak pecahan ini. Untuk menolak, kita akan menolak nombor bulat terlebih dahulu. 3 tolak 2 sama dengan 1. Untuk pengangka, 3 tolak 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya ialah 9. Maka selesailah soalan untuk contoh yang ketiga ini dengan jawapan 1, 2 per 9.
Kita teruskan dengan contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, kamu semua akan belajar bagaimana cara untuk menolak pecahan melibatkan nombor bulat, nombor bercampur dan juga pecahan wajar. Perhatikan soalan ini. 6 tolak 2 3/8 tolak 1/4. 6 merupakan nombor bulat. 2 3/8 merupakan nombor bercampur, manakala 1/4 merupakan pecahan wajar. Seperti biasa, sebelum menolak sebarang pecahan, pastikan penyebutnya mestilah sama. Untuk soalan ini, pecahan ini mempunyai penyebut yang tidak sama. Oleh sebab itu, kita akan menyelesaikan soalan ini mengikut 4 langkah yang telah cikgu ajar sebelum ini. Yang pertama, bina sifir berdasarkan penyebut untuk mencari GSTK. Jadi, untuk soalan ini kita akan bina sifir 8 dan juga sifir 4. Seterusnya, untuk langkah yang kedua, kita akan bulatkan nombor yang sama. Cuba perhatikan pada sifir 8 dan sifir 4, cari nombor yang sama. Apakah nombor itu? Ya, betul, nombor 8. Jadi kita akan bulatkan nombor 8. Kemudian untuk sifir 8, kita tuliskan 1 mewakili 1 darab 8 sama dengan 8. Dan untuk sifir 4, kita tuliskan 2 di tepi itu bagi mewakili 2 darab 4 sama dengan 8. Untuk langkah yang ketiga, kita akan darabkan pengangka dan penyebut. Bagi soalan ini, 6 merupakan nombor bulat dan tidak mempunyai pecahan. Jadi, kita akan fokuskan kepada nombor bercampur 2 3/8 dan pecahan wajar 1/4. Jadi, untuk nombor bercampur 2 3/8, kita akan darabkan 3/8. 3 merupakan pengangka dan 8 adalah penyebut. Begitu juga dengan 1/4, kita akan darabkan 1 dan juga 4. Untuk 3/8, kita akan darabkan dengan 1, manakala untuk 1/4, kita akan darabkan dengan 2. Baiklah, seterusnya kita akan sama-sama selesaikan soalan ini. Yang pertama, kita perlu menukarkan 6 kepada nombor bercampur. Caranya ialah menulis 5, iaitu nombor sebelum 6. Kemudian, untuk pecahan, kita akan memilih satu nombor sebagai pengangka dan penyebut, iaitu 8/8. Kemudian, tolakkan dengan 2 3/8. Tolakkan dengan pecahan 1/4. Kita darabkan dulu pengangkanya. 1 darab 2 sama dengan 2/8. Sekarang, kesemua nombor ini telah ditukarkan kepada pecahan. 5/8 nombor bercampur, tolak 2 3/8 nombor bercampur dan tolak 2/8 merupakan pecahan wajar. Dan kali ini, kesemua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Jadi, seperti biasa, sekiranya pecahan itu mempunyai penyebut yang sama, maka kita boleh tolak pecahan tersebut. Untuk menolak, kita akan menolak bermula dengan nombor bulat, iaitu 5 tolak 2 sama dengan 3. Kemudian kita akan tolakkan pengangka. 8 tolak 3 bersamaan dengan 5. 5 tolak 2 sama dengan 3/8.
Selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana untuk mencari gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK. Yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menolak pecahan yang penyebutnya tidak sama. Baiklah murid-murid, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kamu gunakan dalam kehidupan seharian kamu. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Bye. Like, comment, and subscribe.